Puja dan puji kita rafakkan ke hadirat Allah. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi Dr. Hazman, Ustaz Soleh, Pak Syukur, ibu-ibu, para hadirin sidang Jumaat. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang ada, kita nak berkongsi satu pesanan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali satu nama yang sangat besar, kita semua maklum, sepupu Nabi dan merangkap menantu. Abu Talib bapa saudara. Nabi ada 13 orang bapa saudara, dan 6 orang ibu saudara. Semuanya sebelah ayah, sebelah Abdullah. Sebelah mak tak ada bapa saudara, tak ada ibu saudara. Siti Aminah anak tunggal, mak Nabi anak tunggal, jadi tak ada bapa saudara, tak ada ibu saudara. Dan Sayyidina Ali sendiri mempunyai 6 adik-beradik. Dikatakan 4 lelaki, 2 perempuan. Baik, apakah pesanan Sayyidina Ali ataupun ingatan? Kata beliau, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minasy-syughli yakfika ta'ah syughlan wa inna minal ibrah yakfikal mautu ibratan. Ada 3 benda. Sesungguhnya dalam banyak-banyak nikmat yang ada di dunia ini, inna min na'imid dunya, na'im ni nikmat lah. Dalam banyak-banyak nikmat yang ada di dunia ini, yakfikal Islam ni'matan, maka cukuplah yang paling besar nikmat Islam. Itu satu. Kemudian dia kata lagi, wa inna minasy-syughli, dan sesungguhnya dalam kesibukan yang ada, syughul, yakfika ta'ah syughlan, maka jadikan kesibukanmu itu dalam rangka taat. Itu yang kedua. Dan akhir sekali yang ketiga, wa inna minal ibrah, dan sesungguhnya dalam banyak-banyak pengajaran ibrah, yakfikal maut, cukuplah bagimu kematian itu sebaik-baik pengajaran. Ya. Cukuplah al-maut sebaik-baik ibrah, sebaik-baik pengajaran. Okey, kita tengok satu persatu. Pertama, Sayyidina Ali menjelaskan kepada kita sebagai orang yang beriman, kalau kita diberi satu kertas kosong, lepas tu ambil pen, pensel, cuba tulis nikmat-nikmat yang kita kecapi selama hidup ni. Senaraikan nikmat. Maka sebagai orang yang beriman, yang duduk di atas sekali, kemuncak segala nikmat adalah Islam. Lepas tu barulah kita nak susun nikmat makan ke, nikmat berkeluarga, nikmat harta, nikmat aman, nikmat panca indera, nikmat banyaklah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Yang sebenarnya nikmat Allah ni tak terhitung. Tak terhitung banyak, terlalu banyak. Tapi kalau kita nak cuba senarai, bolehlah kita senaraikan. Tapi yang duduk di atas, pastikan nikmat iman ataupun nikmat Islam itu sendiri. Kalaulah dalam hidup kita, tuan-tuan perempuan, terasa di hati kita Islam ni satu nikmat, makna betul lah. Dah dapat dah tu. Asas tu betul, kena jaga baik-baik. Sebab ada orang dia tak rasa Islam tu nikmat.
Bahkan kadang-kadang dia tak hargai. Sebab itulah berlaku isu-isu murtad, isu-isu mempelekehkan Islam. Dan dia tak rasa Islam itulah sebesar-besar nikmat. Saya pernah cerita barangkali satu orang perempuan Cina mu'allaf masuk Islam. Dia ni pramugari, tapi alhamdulillah masuk Islam. Dia bagi tahu waktu dia masih dengan agama lama, Buddha kalau tak silap. Ya. Dia kata betapa beruntungnya sebab dia dilahirkan sebagai orang bukan Islam. Dia kata beruntung, mujur tak lahir sebagai orang Islam. Sebab dia kata orang Islam ni susah. Kena sembahyang lah, kena puasa, orang perempuan tutup aurat. Dia rasa beruntung sangat. Tetapi setelah dia memeluk Islam, mengenal Islam, bersyahadah dan belajar tentang Islam, dia kata beruntungnya ya Allah. Ya, kerana beri dia hidayah dapat masuk Islam. Kalaulah dia mati dalam keadaan tidak Islam, tak tahulah nak jadi apa di akhirat nanti. Berubah. Sudut pandang dia tu berubah. Zaman jahil dia, zaman gelap tu, memang dia akan nampak Islam ni tak ada apa-apa, Islam ni lekeh, Islam ni serba-serbi kekurangan pada pandangan mereka. Tapi setelah dia memeluk Islam, mengenal Islam dengan ajaran sumbernya Quran, hadis, menuntut ilmu, Masya Allah, Tabarakallah, baru dia rasa satu permata yang tak ada galang ganti. Ya? Dan ini jelas apabila Allah sendiri menyatakan dalam surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran, rujukan ayatnya 85 ya. Okey, kalau orang tanya kita kat mana nikmat Islam tu? Di mana yang kata Islam ni satu nikmat yang besar? Kita boleh jawab surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari pegangan hidup selain Islam, falan yuqbala minhu, Allah tak akan terima daripadanya. Selain pada Islam, sebutlah agama apa pun, Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, selain pada Islam, la yuqbal, Allah tak terima. Bukan sekadar tak terima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan Allah nyatakan seterang-terangnya tanpa selindung-selindung, di akhirat nanti kamu rugi. Ini terang jelas. Allah hanya nak Islam sahaja. Hanya Islam sahaja. Baik. Kemudian tuan-tuan perempuan, satu perkara juga yang perlu kita perjelaskan. Islam bukanlah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi terdahulu juga membawa agama Islam. Saya dulu faham Nabi Muhammad jelah yang bawa Islam. Sebenarnya tak, Nabi Muhammad hanya menyempurnakan sahaja. Ya, musaddiq. Nabi-nabi yang lebih awal semua membawa ajaran Islam. Contoh kalau kita lihat surah Ali Imran juga, tadi pun dah baca surah Ali Imran ayat 67. Ini satu dalil. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Muslim. Orang Islam ni kita panggil Muslim kan? Muslim, I'm Muslim. Bukanlah Ibrahim itu Yahudi dan bukan juga Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu hanifan, berada di atas jalan yang lurus, musliman, lagi seorang yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia dari kalangan orang yang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim Allah sebut muslim. Bahkan kalau kita baca surah Yusuf, doa Nabi Yusuf juga, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf doa, tawaffani muslima, ya Allah matikan aku sebagai seorang muslim, ya, wa alhiqni bis salihin, dan hubungkan aku dengan hamba-hambamu yang soleh.
Jadi daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, semuanya membawa ajaran Islam. Membawa ajaran Islam. Okey. Dan asas kepada ajaran Islam itu sekali lagi dalam surah Ali Imran. Banyak dalam surah Ali Imran ni, Masya Allah. Ayat 64. Tadi 67 atas sikit. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Allah suruh Nabi menyeru kepada ahli kitab, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang ada kitab ataupun pendeta-pendeta dia orang, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita mencari titik persamaan. Kalau bahasa kita hari ini, titik persamaan. Apa titik persamaan kita ni? Alla na'budu illallah, iaitu jangan kita menyembah selain Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kita menyengutukan Allah. Jadi dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, itulah yang dibawa. Jangan menyembah melainkan hanya Allah sahaja. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan jangan sekali-kali menyengutukan Allah. Kalau ada benda ni, itu asas kepada Muslim yang kita sebut syahadah. Kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Ini jelas disebut dalam surah Ali Imran tadi, ayat 64. Baik. Jadi sebesar-besar nikmat Islam, kat mana orang kata nikmat Islam tu? Kerana hanya Islam saja agama yang Allah terima. Bila Allah terima, kerja buat kita, amal ibadat kita, insya-Allah ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pada itu, reject. Reject. Okey, itu satu lapis. Lapis kedua pula, kalau kita lihat berdasarkan hadis, yang dah Islam ni macam mana pula? Tadi selain Islam tak terima, tolak. Itu jelas. Ya. Selain daripada orang Islam, Allah tolak awal-awal kita. Allah hanya ambil yang Islam saja. Yang Islam, yang dah Islam kita ni macam mana pula? Masya Allah. Di sana ada hadis, umatku akan terpecah kepada 73. Hadis tu popular kan. Umatku, mana umatku ni umat Islam lah. Ya. Akan terpecah kepada 73 golongan. Sebelum tu Yahudi pun berpecah juga, Nasrani pun berpecah, 71, 72 macam itulah dalam hadis. Hak Islam ni, yang dah Islam ni 73, hanya satu sahaja yang insya-Allah masuk ke dalam syurga, yang lain tu bahaya. Dalam keadaan yang sangat bahaya. Kalau kita tengok ulasan-ulasan para ulama, di situlah disebut istilah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita yang dah Islam ni, alhamdulillah, syukur, tapi belum boleh berasa lega lagi sebab takut. Takut kita tak berpegang dengan Islam seperti mana yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang kita panggil sebagai ahli sunnah wal jamaah. Saya pernah mengajar di Masjid Negeri Ipoh, kuliah duha. Habis kuliah duha, satu orang muslimat, satu orang makcik datang mengadu. Dia tengah rasa buntu, rasa sedih dan macam-macam perasaan. Sebab anak dia tak cerita anak dia belajar mana, tapi dia kata anak dia tengah bercuti di sebuah universiti, cuti SEM. Bila balik tu, anak dia kata apa? Mak, semua agama samalah mak, dia kata. Terkejut si ibu ni bila anak yang dididik daripada kecil dengan pegangan iktikad hanya Islam yang diterima oleh Allah, tiba-tiba balik cuti dia bagi tahu kat mak dia, alamak, semua agama sama. Makna dah dapat pahaman liberal dah, Islam liberal kan. Yang jadi Syiah, cara Syiah, banyaklah saya jumpa jemaah-jemaah yang mengadu. Kita kutip cerita-cerita ni. Ada satu jemaah tu di Batu Lima Tambun, anak perempuan dia baru berkahwin, dapat menantu lah.
menantu Syiah pula dia kata, ya Allah, dengan bawa batu Karbala, dengan ialah cara Syiah lah. Ya. Saya pernah berdialog masa tu dengan Jaib, masih berkhidmat dengan Jabatan Agama Islam Perak, anti hadis. Ya. Walhal yang anti hadis tu satu ketika dahulu dia ikut kuliah kita. Dia ikut kuliah kita. Kuliah-kuliah umum ni lah kan kat Masjid Surau. Sudahnya berdebat dengan kita pula. Pegang anti hadis, yang Wahabi, cara Wahabi, Mujassimah, Musyabbihah. Ya. Jadi hari ini satu cabaran bagi kita yang bergelar ayah, bergelar ibu, untuk memastikan anak-anak kita, cucu-cucu, cicit generasi kita berpegang dengan Islam yang sebagaimana dikehendaki oleh Nabi SAW. Kalau akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, kalau fiqhnya kita dalam konteks negara kita mazhab Syafi'i dengan tidak menafikan mazhab-mazhab lain. Ya, dalam tasawufnya kita kepada Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan jadi disiplin itu yang nak dijaga. Kerana kita lihat hari ini benda tu dah mula nak dirongkai, nak dirombak, ya, dengan segala macam pahaman yang ada hari ini. Sebab tu saya guna istilah Islam zaman sekarang dah macam rojak dah. Dah bercampur-campur dah sampai orang pun pening. Ya? Kita nak menjaga ketelusan, ya, satu-satu cabaran sebenarnya. Mungkin salah satu faktor yang kita lihat perkembangan media sosial, internet ni kan, dunia tanpa sepadan tu merebakkan lagi, ya, pahaman-pahaman yang pelik-pelik ni. Ya. Hari tu apa ke namanya? Hak sihak. Hak sihak tu kan. Pandai kejap. Okey. Jadi balik pada apa yang disebut oleh Sayyidina Ali, sesungguhnya dalam banyak-banyak nikmat yang ada di dunia ini, cukuplah Islam itu sebesar-besar nikmat. Bukanlah kita nak menafikan nikmat lain pula, nikmat-nikmat bangsa duniawi dan seumpamanya. Tapi kalau tak dapat tu jangan kecil hati, sebab pada diri kita dah ada nikmat yang besar. Jangan kita letak ada nikmat lain yang lebih besar daripada Islam. Itu tanda iman kita masalah. Ya? Selalu kita sebut, tuan-tuan perempuan, ada orang dia rasa bangga, dia rasa hebat bila harta dia banyak. Dia rasa, wow, aku orang kaya. Ada orang rasa hebat dengan pangkat dia. Ada orang dia rasa dia hebat, pengikut dia ramai. Zaman sekarang ni panggil followers berjuta-juta. Kita biarlah rasa hebat dengan Islam. Kita rasa kita hebat dengan ada Quran, ada hadis. Itu cantik, Masya Allah. Itu yang disebut oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni mulia kerana Islam, bukan kerana Quraisy, bukan kerana pengikut ramai, bukan kerana ada sijil. Itu kemudian. Kita ni mulia, diangkat oleh Allah semata-mata kerana Islam. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang memberi, ya, panduan dalam Quran. Kalau kita baca, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa hina diri, jangan kamu rasa sedih, ya, terutamanya melihat orang kafir yang kaya raya, yang hebat misalnya dari sudut duniawi. Kamu jangan rasa sedih, kerana kamulah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, dengan syarat kamu terus beriman dan kekal sebagai orang Islam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Saya pernah jumpa kawan pun sebenarnya yang belajar sama-sama di Tahfiz dulu. Ya, Mahat Tahfiz Negeri Perak. Jadi bila habis belajar tu, mulalah episod nak mencari jodoh, nak mendirikan rumah tangga kan. Jadi dia ni nak disatukan dengan seorang perempuan, nak disatukan ni atas dasar keluarga lah, keluarga dengan keluarga. Yang mana perempuan ni, kalau tak silap saya lah, masa tu dia mengaji UM ke UKM macam tu.
UKM ni kena nama-nama megah lah, macam UIA apa semua. Jadi kawan saya ni dah rasa macam rendah diri. Kita ni mengaji tahfiz je. Saya kata, kau boleh je. Kau ingat apa Quran tu? Budak perempuan tu UKM kan. Kita ni mengaji tahfiz je. Apa? Jangan ada rasa rendah diri. Bukanlah kita nak menyombong, kita nak bongkar. Ya? Tapi tunjuklah izzah, dia panggil. Izzah. Ya? Tunjukkan izzah. Dia macam dalam masyarakat lah, kalau pelajar yang ambil aliran kemahiran ni kan macam lekeh sikit berbanding dengan undang-undang ke akaun kan. Kalau AKM, nak sebut mengaji mana tak sebut AKM pun kena segan. Contoh, ada yang merasa malu. Tak perlu semua tu. Allah tidak memandang dari sudut itu. Yang penting kamu rasa izzah dengan Islam, dengan iman, dengan amal soleh kamu. Ya? Dia begitu. Kita kena balik kepada penilaian yang Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Benda ni yang kita nak sebarkan balik, nak pasak. Ya? Dilarang, Allah larang sebagai orang Islam, orang yang beragama merasa terhina di hadapan orang-orang yang tak sepatutnya kita rasa hina. Apatah lagi mereka orang-orang kafir. Ya? Itu dipanggil izzah, ya, kemuliaan. Bukan untuk kita riak, untuk kita menyombong, tapi nak menjaga izzah Islam itu. Ada satu orang ulama, Tok Guru, saya lupa dah, tapi ceritanya Masya Allah hebat. Satu orang ulama ni, dia ditangkap dan dibawa menghadap di hadapan seorang raja. Raja ni memang brutal lah, zalim, kejam. Dan dia sangat anti dengan ulama. Ya? Jadi sekali tu ketika ulama ataupun Tok Guru ni berada depan raja, kebetulan lalu seekor anjing. Dekat situ, raja tu pun tanya Tok Guru ni, tanya ulama, tu kamu tengok anjing tu, kamu dengan anjing tu siapa lagi mulia? Raja tu tanya. Ya? Dan raja dia berhasrat ataupun dia mengharapkan supaya Tok Guru ni bila takut dengan kezaliman raja, Tok Guru ni akan jawab, anjing ni lagi mulia pada saya. Dia nak jawapan macam tu. Maksudnya dia nak hina Tok Guru tu. Jadi dia tanya, kamu dengan anjing tu siapa lagi mulia? Tapi Tok Guru ni Masya Allah, dia jawab, kalau saya mati dalam keadaan Islam, ternyata saya lagi mulia daripada anjing tu. Tetapi kalau saya mati sebagai orang bukan Islam, kafir atau kufur, dah sah-sah anjing tu lagi mulia pada saya. Jawapan dia memang padu. Ya? Jawapan dia macam kita pun tak terfikir. Raja nak Tok Guru ni jawab, terus direct, anjing tu lagi mulia pada saya ni hina. Raja tu nak dengar jawab macam tu. Macam tu lah, memang kamu hina, dia memang nak hina. Tapi Tok Guru ni beri satu jawapan yang sebenarnya dalam kisah tu saya baca, raja tu akhirnya masuk Islam. Dia terkejut dengan jawapan tu, dahsyat. Kalau saya mati sebagai Islam, saya lagi mulia pada anjing tu. Tapi kalau saya mati sebagai orang bukan Islam yang tak beriman kepada Allah, anjing tu lagi mulia pada saya. Ya? Jadi kemuliaan kita ni dengan Islam. Kemuliaan kita adalah dengan iman. Kemuliaan kita sebab kita ada Allah, kita ada Quran, kita ada Nabi. Ini yang kita nak tanam. Ya? Baru kita ada kekuatan, ada motivasi. Ya? Kan dalam radio, ada satu radio tu, dia cerita tentang anak dia tak nak pergi sekolah. Anak dia tak nak pergi sekolah sebab kawan-kawan ejek kulitnya hitam. Kan kita ni kan budak-budak zaman sekolah suka gelar-gelar kan, keling lah, hitam metalik lah. Jadi budak ni sampai stres, hari-hari kena cemoh, kena cela, hilang semangat nak pergi sekolah, jenuh mak pujuk. Jadi macam mana kita nak dapat kekuatan? Kekuatan kita ni lah. Lantaklah hitam ke putih, bukan itu Allah nilai kan? Tapi kita terlampau duk fikir benda tu. Ya? Saya sendiri ada 6 orang anak. Kalau nak cerita kulit lah, ada yang putih melepak, ada yang gelap sikit.
orang rumah kita kadang-kadang, itulah, kamu ni gelap, kamu ni. Kata tak payah nak cerita gelap, tak gelap, bukan itu cara didikkan dia. Yang gelap ni nanti rasa macam sedih je kan, kenapa kulit gelap. Kita kadang-kadang salah mendidik. Bukan itu. Yang penting jaga solat, jaga akhlak, ya, boleh baca Quran, boleh hafal Quran, itulah kemuliaan kita. Hatta saya pesan siap-siap dah ke anak saya, korang nanti ni akan kerja dalam macam-macam bidang. Mungkin ada yang kerja gajinya mahal, ada yang gajinya sederhana, ada yang mungkin gajinya sikit. Pada ayah semua sama. Tak adalah bila gaji besar kita pun seronoklah nanti anak bagi lebih sikit kat kita kan. Itulah yang kita sayang-sayang, itulah yang kita manja-manja. Tak, jangan. Yang penting kamu jaga solat, yang penting Quran, yang penting masjid, surau kamu dekat. Biar cara kita mendidik tu kita balik kepada Allah, Rasul, Islam, itu yang kita letak. Sebab tu Nabi Yaqub ketika mengumpulkan anaknya, dia tanya, ma ta'buduna min ba'di. Lepas ayah tak ada, nanti apa yang kamu nak sembah? Adakah kamu masih kekal dengan Islam? Itu dia. Ya? Okey, habis. Yang kedua, wa inna minasyughli yakfika ta'ah syughlan. Kata Sayyidina Ali, dalam banyak-banyak sibuk, cukuplah kamu sibuk dalam ketaatan. Saya suka ayat ni kan. Sebab manusia ni antara alasan paling popular sibuk lah. Kenapa tak datang masjid? Sibuk. Kenapa tak datang kuliah? Sibuk. Kenapa tak baca Quran? Sibuk. Sibuk je kan. Jadi Sayyidina Ali kata sibuk tu tak salah, tapi biarlah sibuk tu dalam rangka kita taat pada Allah. Kalau kita sibuk dengan agama, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan kerja-kerja baik, majlis ilmu, bukan 24 jam, 26 jam pun tak apa, sibuk lah. Biar sibuk-sibuk kita tu dalam keadaan membawa manfaat untuk akhirat kita. Jangan sibuk yang akhirnya menjauhkan kita dengan agama, menjauhkan kita dengan majlis ilmu. Itu salah. Ya? Dan cuba kita perhatikan diri kita sendirilah. Saya sendiri pun macam tu juga dulu-dulu. Kalau benda dunia ni, hai dunia ni, ada je masa sempat je orang kata. Sempat je, tapi akhirat sebenarnya tak sempat. Dari situ kita muhasabah balik. Kenapa jadi macam ni kan? Kalau dunia tu laju je, tak payah disuruh-suruh. Tapi kalau benda agama, benda akhirat, mula kita jadi malas, mula ada je alasan-alasan yang kita bina kan. Itu yang nak direnung, nak diperbetulkan. Nak diperbetulkan. Jadi orang yang berhijrah ni, pengalaman kita sendiri, alhamdulillah, masya-Allah, dulu kita sibuk benda-benda lara lah. Lepas tu bila kita dah berhijrah, sibukkan diri. Aku nak hafal surah apa pula ni? Sibukkan dengan mengaji Quran, sibukkan dengan memperbaiki tajwid kan, upgrade lagi sentiasa. Dulu zaman tak kenal kuliah, kita sibuklah TV lara-lara, cerita-cerita itu saja yang tak tahulah. Tapi bila kita dah berhijrah, mula sibuk tengok jadual kuliah. Dulu tak kerti. Malam ni kuliah maghrib kat surau kita apa ya? Dia dah mula sibuk dah tengok. Malam ni ada pengajian tauhid. Dulu saya pun sama, tak pernah hafal nama-nama kitab ni. Tak tahu apa. Kan di sekolah kita dah sekolah biara kebangsaan aliran biasa. Tak jumpa kitab Misbahul Munir, kitab Kifayatul Awam. Kan? Tak tahu apa, orang kata Jakun Perak, Minhajul Abidin, kitab Hikam. Kali pertama dengar pun macam apa Minhajul Abidin apa tu kan? Tak tahu apa. Maka kita mula sibukkan diri. Kitab ni tasawuf. Imam Al-Ghazali. Begini. Baru mula menyibukkan diri. Ya, ini tauhid. Tauhid dengan usuluddin sama ke? Sama je. Baru tahu kan. Kadang-kadang nampak macam mengaji tauhid lain, mengaji usuluddin lain, mengaji akidah lain. Padahal benda tu je. Tapi kita tak tahu, tak faham kan. Ya. Saya masa mula masuk tahfiz dulu, tambah kita daripada bukan sekolah agama, tak ada basic Arab. Itu masuk tahfiz terus, bawa semangatnya nak hijrah. Jadi masa tu ketua pelajar berucap, dia kata okey, setiap hari Rabu kita akan adakan usrah. Itulah pertama kali saya dengar perkataan usrah. Balik ke asrama, buka kamus, carilah apa makna usrah ni kan. Nak tanya kawan segan, cover macho lah, nampak sangat tak tahu konon-konon.
tunjuk kata konon kita oh ada usrah, padahal apa binatang usrah tu kan. Balik buka kamus. Tengok usrah alif sin ra ta marbutah. Oh, keluarga. Kan usrah tu maksudnya keluarga. Jadi bila ketua pelajar kata kita akan ada usrah hari Rabu sebelah malam lepas Isyak. Saya dalam kepala terfikir apa? Oh, hari keluarga datang melawat. Sebab usrah tu keluarga. Saya kata pelik juga Tafiz ni hari keluarga datang sebelah malam. Pokoknya usrah ni satu kumpulan-kumpulan kecil. Kita duk bincang lah, baca ayat Quran, baca hadis. Maka lepas tu kita pun mulalah sibukkan diri mengenal nama-nama kitab, nama-nama ulama. Yang dulu kita duk kenal nama pemain bola je lah, muzik cara muzik lah, rock cara rock kan, itulah kita hafal kan. Ini yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali, biar kita mula sibuk nak amal ayat-ayat wirid. Ayat ni lepas subuh nak baca berapa kali ustaz? Ni surah ni apa fadilat dia kan, kita dah mula sibuk. Saya banyak jumpa orang-orang alhamdulillah yang macam kita juga berhijrah. Ustaz macam mana nak solat sunat duha, berapa rakaat, apa nak baca. Dia mula sibuk bertanya benda tu kan. Ustaz kalau sunat tasbih ni boleh tak gini? Dia dah mula sibuk dah bertanya pasal sunat tasbih kan. Yang dulu memang tak tahu apa pun. Alhamdulillah. Ini yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali dalam banyak-banyak sibuk ni, biarlah kamu sibuk dengan ketaatan. Saya banyak tengok kawan-kawan yang ya Allah, kerja satu hal kerja, lepas tu pegang pula kat surau, lepas tu dengan KRT, lepas tu dengan kalau dalam parti ada pula jawatan dalam parti. Ya Allah, kita tengok tu pun kita letih, kita tengok dia pun letih. Kesana kemari dia sibukkan diri dengan dakwah, sibukkan diri dengan kerja kebajikan. Kalau tengok Syekh Zainul Asri kata apa, dia nak mati dalam keadaan mengajar ilmu ataupun dalam suasana ilmu kan, sibukkan diri dengan ilmu. Orang-orang macam itulah menjadi kita punya inspirasi. Ya, sentiasa sibukkan diri dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Penat memang penatlah. Tetapi kita dah faham, Tok Guru selalu sebut, dunia ni memang tempat kita berpenat. Nak berehat nanti lepas pada kita ada temu janji dengan malaikat maut, dia dah ambil nyawa kita, mudah-mudahan kita harap lepas tu berehatlah. Sementara hidup kat dunia ni memang kita sengaja memilih penat. Sibuk tu lah, sibuk. Sibukkan diri dengan perkara-perkara yang insya-Allah mudah-mudahan memberi manfaat untuk akhirat kita. Habis. Kemudian akhir sekali, wa inna minal ibrah yakfikal maut ibratan. Ayat ni pun cantik. Dalam banyak-banyak pengajaran, kata Sayyidina Ali, cukuplah kematian itu sebesar-besar pengajaran. Kita kadang-kadang dengar kuliah, dengar tazkirah, dengar ceramah, baguslah. Tapi impak tu kurang. Tapi bila ingat mati, ada saudara mara kita mati, mak ayah meninggal, anak tu insya-Allah dia macam terkejut. Banyak orang yang berubah dengan insiden-insiden kematian yang ada di sekelilingnya atau yang berlaku di kalangan ahli keluarga. Sebab itu Sayyidina Ali kata, dalam banyak-banyak pengajaran yang paling berkesan adalah bila kamu ingat mati. Kamu ingat mati, lepas tu membayangkan bagaimana nasib kamu selepas mati di alam kubur, berkelana seorang diri. Itu dia, al-maut yakfilkal mautu ibratan. Dan cerita mati ni, tuan-tuan perempuan para hadirin, ulama menjelaskan mati ni dia ada beberapa sifat. Mati ni ada beberapa sifat. Pertama, dia bersifat misteri. Mati ni orang tak tahu bila. Dia misteri je, insya-Allah. Tahun 2024 ni, mula ayah saudara saya meninggal, lepas tu 10 hari lepas tu mak saudara meninggal. Yang rapat lah. Seorang panggil ayah cu, seorang panggil mak utih. Dan boleh jadi 2024 ni pun kita termasuk dalam senarai. 2023 dah lepas dah.
Kan 2023 sesi tu dah selesai dah. Sekarang dah masuk 2024, maka kita rasa boleh jadi tahun ni lah kot kita padam. Tu standby kan. Boleh jadi. Ya, 1 Januari 2024 tu ada seorang ustaz pensyarah di Uniza meninggal dunia. Makna masuk tahun baru meninggal dunia, masya-Allah. Kan? Yang kata ajal ni dia bersifat misteri, bersifat tak tahu. Ya. Kadang-kadang ada orang yang memandu kereta, pokoknya itulah hari terakhir dia memandu. Aksiden pun pergi. Dia pun tak sangka kan. Ya. Kita pakai baju, tapi yang buka baju kita orang lain. Kita dah jadi jasad yang keras dah, jadi mayat. Ya. Ada orang yang macam saya lah, kita pun tak tahu. Tak sampai Semenanjung lagi, esok lusa. Kalau padam lah, maknanya hari Khamis malam Jumaat tu lah kali terakhir saya salam dengan isteri saya, anak-anak cium tangan saya. Kalau saya pergi, itulah momen terakhir saya dengan dia orang. Sebab mati ni tak jangka, dia akan datang. Macam saya cerita hari tu kot, sepupu cuti sekolah daripada KL, dia nak balik Jitra, balik jumpa mak ayah di kampung kan. Dah siap-siap packing apa semua, dah seronok, dah telefon mak nak masak apa kat kampung ni. Meninggal. Balik kampung terus, bukan kampung kat Jitra, kampung abadi. Itu yang cerita kematian ni, masya-Allah, tabarakallah. Ya, sebab tu Nabi kata, orang yang betul-betul bijak, orang yang ingat mati dan membuat persiapan menghadapi mati. Ini betul-betul genius. Tak masuk universiti pun tapi memang bijak. Ya, bila dia sentiasa mengingati mati dan membuat persiapan. Itu satu. Mati ni sifatnya misteri, tak diketahui. Yang kedua, mati ni sakit. Itu selalu disebutkan, mati ni sakit. Sakaratul maut. Sakit. Cuma sakit tu berbeza-beza, ada yang terlampau sakit, ada yang sederhana sakit, ada yang ringan sakit. Jadi kita mintalah yang ringan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, kan kita minta, ya Allah ringankan. Tapi seandainya Allah takdirkan kematian kita nanti sakit yang amat sangat, maka dalam kitab Tanbihul Ghafilin dia kata apa? Itu semua cara Allah nak bersihkan dosa kita. Allah bila nak bersihkan dosa kita, dia bagi kita sakit di hujung-hujung usia. Ada orang kan dah hujung-hujung dah tua, biasanya sakit, macam-macam sakit. Ada yang kronik, ada yang terlantar. Itu semua cara Allah nak bersihkan dosa dia. Dan sekiranya kalau dosanya masih ada, Allah akan bagi dia sakaratul maut yang berat. Kenapa? Supaya dosanya clear, dan bila dia mati, masuk alam barzakh, alam roh, dia dah bersih. Allah nak berjumpa seorang hamba tu dalam keadaan bersih, dia akan buat macam tu. Dia bagi sakit, lepas tu dia beratkan sakaratul maut. Itu untuk kita fikir cara positif lah kalau Allah uji kita macam tu. Kalau Allah uji kita macam tu, kita kata, ya Allah, mudah-mudahan semua ni menjadi kafarah supaya kalau aku mati nanti bersih dosa aku dan kau terima aku dengan sebaik-baiknya sebagai hamba. Walaupun jauh di sudut hati kita nak yang ringan lah mati tu kan. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Kemudian apa lagi berkenaan mati ni, untuk motivasi kita kata apa? Mati itu satu perkara yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang beriman. Kerana apa? Kerana dia adalah pintu dibebaskan dari penjara. Sebab ada hadis sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ni penjara. Jadi adakah kita selama-lamanya duduk dalam penjara? Jawapannya tidak. Kita akan dibebaskan. Macam orang dalam penjara akan ada hari dibebaskan. Bila hari kita dibebaskan? Hari mati itulah. Tarikh mati itulah tarikh pembebasan kita daripada penjara. Jadi kalau bebas penjara ni seronoklah yang bedah-bedu kan. Dapat bebas. Begitulah perasaan ahli-ahli makrifat ya. Arif billah ni, bagi mereka kematian itu satu hari yang sangat ditunggu-tunggu kerana bebas daripada penjara dunia yang penuh dengan macam-macam kan.
apatah lagi dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Kematian itu kebiasaannya mengikut cara hidup seseorang. Mati-mati ni kebiasaannya mengikut cara hidup. Selama dia hidup macam mana perangai dia? Kalau mulutnya selama hidup suka maki orang, suka fitnah orang, cakap kotor, maka matinya nanti susah nak sebut la ilaha illallah kerana mulutnya kotor. Kalau selama hidup kita suka berzikir, baca Quran, la ilaha illallah, la ilaha illallah, selawat, istighfar, maka insya-Allah matinya nanti itulah yang keluar daripada mulut dia. Saya pernah dengar satu cerita, tuan-tuan. Saya kutip jemaah-jemaah punya pengalaman bekerja di istana. Ya. Adalah kerabat-kerabat raja, na'udzubillah min zalik. Ini bukan kita nak menghina, ini sebagai pengajaran. Dia sudah ketagih minum arak. Kita tak sebut siapa. Sehingga hari-hari kematian dia masih minta nak minum tu. Dia nak minum tu. Terpaksa bagi. Tak bagi sekali dia merampui-rampui, dia marah dia. Elok-elok minum meninggal. Dah itu yang menjadi kebiasaan dia. Kita risau. Na'udzubillah min zalik, minta jawab. Seseorang itu kebiasaannya mati mengikut habit dia. Apa yang dia biasa buat. Sebab tu kita tengok ada orang yang meninggal tengah sujud, meninggal tengah baca Quran, Allah cemburu kan. Orang kata mati-mati yang dicemburui, kita nak biarlah macam tu. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita nak mati sebagai seorang Islam yang baik, waktu hidup pun kenalah pegang Islam tu betul-betul. Ini kadang-kadang nak mati sebagai orang Islam tapi cara hidup ikut dan je. Dengan cara barat lah, dengan liberal, dengan lintang pukang, dengan cakap lebih kurang. Ya. Jadi kalau kita nak mati dalam keadaan seorang Islam yang baik, kita juga cara hidup kita, cara pakaian kita, cara berfikir kita, cara berpolitik, cara berekonomi, semuanya ikut panduan Islam yang telah pun ada asas-asasnya dalam Quran hadis, kemudian dibentang oleh para ulama dalam kitab-kitab yang kita belajar tu. Ya. Dan akhir sekali, mati bukanlah penamat bagi segala-galanya tetapi permulaan. Mati adalah permulaan hidup. Walaupun kita rasa dah mati dah habis, macam dah tak ada apa kan, dah baru start hidup. Baru start hidup yang sebenar. Itu cara kita orang Islam faham. Jadi mati ni yang kita selalu war-warkan hanya bahasa saja. Oh, kawan tu dah mati, haji tu dah mati, ustaz tu dah mati. Tapi hakikatnya hidup. Hidup di alam baru, alam barzah. Buktinya waktu malaikat tanya kan, malaikat munkar nakir tanya apa? Siapa Tuhan kamu? Siapa nak jawab tu? Ke jawab, saya dah matilah, mana boleh jawab-jawab. Dah orang dah mati kan sengap kan? Malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Ya, aku dah matilah. Kau tanya apa siapa? Maksudnya tak mati lagi, hidup. Nak kena bersoal jawab pula. Jadi kita buang perasaan kepahaman, mati tu dah selesai, dah habis segala getak. Bahkan baru nak mula hidup di alam baru, alam barzakh, sampailah alam akhirat. Ya? Kita je yang rasa mati tu mati. Sebab tu kadang-kadang bila orang tersayang meninggal, kita sedih yang amat sangat, seolah-olah dah habis dah. Terputus hubungan, tak jumpa dah. Tak. Mereka cuma mereka bergerak dulu, kita bergerak kemudian. Tu je. Nanti on the way sama je destinasi akhirat tu. Ya? Boleh sedih tapi jangan sedih melampau-lampau, melarat-larat. Sebab kita faham mati tu bukanlah tak jumpa dah sampai bila-bila. Akan jumpa pula. Saya macam tadi saya sebut, bapak saudara meninggal, itu mak saudara meninggal. Masa bapak saudara meninggal, mak saudara tu masuk hospital. Jadi memang dia tak tahu yang kata adik dia dah meninggal. Tahu-tahu jumpa kat sana je. Jumpa kat alam barzakh kan. Akak dah sampai. Semua akan berjumpa di sana balik. Di alam barzakh
dan kemuncaknya di akhirat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, itu yang Allah sebut, mereka akan kembali bertemu dengan ahli keluarga dalam keadaan gembira, dalam keadaan gembira. Okey, begitulah sebagai tazkirah. Tazkirah ni benda yang dah tahu, kita ulang-ulang je lah. Dia bukan bentuk kuliah sangat. Kuliah ni kita kadang banyak fardu ain ni. Walaupun ada unsur-unsur tasawuf lah di sini, untuk kita lebih cermat dalam kehidupan kita di dunia ini. Seperti yang dipesankan tadi, jaga nikmat Islam sebaik mungkin. Lepas tu kalau nak sibuk, biarlah sibuk ke arah kebaikan, dan sebaik-baik pengajaran dalam hidup ini ialah kita selalu mengingati mati dan sentiasa membayangkan kalau esok aku mati macam mana, kalau petang ni aku mati macam mana, kalau malam ni mati macam mana. Macam bapa saudara yang meninggal baru ni, memang tak sangka sebab tak nampak dia sakit, walaupun kata serangan jantung. Jadi isterinya bila kami ziarah anak-anak saudara apa sepupu tu, dia kata abah kamu meninggal tu tak sempat bagi wasiat apa-apa, sebab tak sangka nak mati kan. Kita pun tak tahu hutang dia banyak mana, siapa hutangan dia, siapa nak bayar. Maklumat tu tak ada, sebab berasa hidup lagi. Tengok-tengok subuh tu meninggal. Jadi bila, yelah, saya pun kadang-kadang pesan kat orang rumah, kalau abang dah tak ada ni, ini duit yang abang pegang, duit bendahari cawangan banyak ni, bawah ni apa, kita kena tunjuk siap-siap kan. Duit yang kita pegang amanah orang tu, kalau abang tak ada, kat sini duduk, ini dokumennya, ini memang perlu diwasiat. Kau pesan lah, sebab kalau meninggal nanti mengejut-mengejut tak tahu apa. Baik, alhamdulillah. Sekadar itu. Kalau ada apa-apa persoalan silakan, kalau ada.